Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di PDP bagi mata pelajaran fiqh di bawah tajuk Kitabul Hudud. Jadi sambungan kita di bawah tajuk Kitabul Hudud. Kita pergi kepada ta'rif. Ta'rifnya, ta'riful hudud lughatan al-hududu jam'u haddin wa huwa lughatan al-ma'nun. Ta'rif hudud, ta'rif had di segi bahasanya ialah al-hudud merupakan jamak daripada perkataan had. Wahwa iaitu dia tu di segi bahasanya ialah al-man'u. Jadi halangan ataupun tegahan. Manakala di segi syaraknya pula uqubatun muqaddaratun wajabat zajran an irtikabi ma yujibuhu. Itu ta'rif had di segi syarak. Iaitu uqubatun, satu denda yang telah ditetapkan, yang diwajibkan sebagai zajaran, sebagai balasan terhadap mereka yang melakukan apa yang diwajibkan. Ma yujibuhu tu ma yujibu ittikab. Jadi itu ta'rif had di segi syarak, iaitu denda yang sudah ditetapkan. Itu had di segi syarak. Wa ubbira anha jam'an litanawwu'iha, dan diungkapkan anha daripada hudud tu, daripada perkataan hudud tu, dia mari dengan perkataan hudud jam'an, dengan jamak hudud. Sebab apa? Litanawwu'iha, kerana pelbagai-bagai hukuman tadi. Pelbagai hukuman, hukum had ke atas minum arak, had zina, had qazaf. Sebab tu dia mari dengan perkataan hudud. Jadi ta'rif dianya uqubatun muqaddaratun wajabat zajran an irtikabi ma yujibu. Itu ta'rif setakat itu, ta'rif al-hudud. Arif al-hudud syar'an. Jadi ta'rif hudud syar'annya setakat itu saja. Wa bada'a minha bizina, dan dimulakan daripadanya dengan zina. Jadi kita bincang bab zina, hukuman terhadap zina. Wattafaqa ahlul milali ala tahrimihi, dan sepakat ulama bahawa semua ahli agama mengharamkan zina. Wahwa min afhashil kabairi, dan zina ini merupakan seburuk-buruk dosa besar. Walam yahilla fi millatin qal, dan tidak dihalalkan kepada mana-mana agama. Walihaza kana hadduhu asyadul hudud, dan karena inilah hukumannya sangat berat. Li'annahu jinayatun 'alal a'radi wal ansab, kerana dia merupakan satu jenayah ke atas jiwa, ke atas a'rad, ke atas diri dan keturunan. Dan di sini ma hukmu az-zina, ma hukmu zina, wattafaqa ahlul milal ala tahrimihi wa huwa afhashul kabair. Seterusnya wazani ala darbain. Kita pergi kepada ta'rif zina.
Ta'rif zina ialah husulu mu'asyaratin tamatin baina rajulin wa imra'atin mukallafaini la yarbitu bainahuma aqdu nikahin. Jadi husulu mu'asyaratin tamatin baina rajulin wa imra'atin mukallafaini. Berhasilnya pergaulan yang sempurna di antara lelaki dan perempuan yang mukallaf. La yarbitu, yang tidak terikat di antara keduanya, rajulun wa imra'atu, aqdun nikah, oleh akad perkahwinan. Jadi pergaulan yang bukan daripada akad perkahwinan. Itu yang dikatakan dengan ta'rif az-zina. Taqsimu az-zani bi'tibaril haddi. Thumma huwa binisbati ila taqsimil haddi fi haqqihi ala darbaini. Muhsanin wa huwa man istakmala syurutul atiyah wa ghairi muhsanin wa huwa man lam yastakmilha. Jadi pembahagian zina. Pembahagian zina dinisbahkan kepada pembagian hudud, pada haknya ialah dua kategori. Ala darbaini, dua kategori. Pembahagian zina terbahagi kepada dua. Pertama, muhsan, penzina yang muhsan. Apakah yang dikatakan dengan muhsan? Wahwa man istakmala syurut. Mereka yang cukup syarat-syarat yang akan datang. Mereka yang cukup syarat-syarat untuk dikatakan muhsan. Dan yang keduanya ialah wa ghairi muhsan, dan yang bukan muhsan. Apakah erti ataupun maksud yang dikatakan ghairi muhsan? Wahwa, dia adalah man lam yastakmilha, mereka yang tidak cukup syarat-syarat untuk nak kategorikan dia tu ghairi muhsan. Hadduz zani al-muhsan. Hukuman ke atas penzina yang muhsan. Jadi al-muhsan ni terjemahan yang mudahnya ialah mereka yang sudah berkahwin. Mereka yang sudah berkahwin sudah dikira muhsan. Wal muhsanu wal muhsanatu kullu minhuma hadduhu ar-rajmu hatta yamuta. Jadi hukuman ke atas penzina yang sudah berkahwin, yang muhsan, sama ada muhsan yang lelaki, wal muhsanah, dan yang penzina perempuan. Setiap daripada keduanya, hukumannya ialah ar-rajmu hatta yamuta, direjam sehingga mati. Itu hukuman ke atas penzina yang sudah muhsan ataupun muhsanah, iaitu rejam sampai mati bil ijma'i, dengan kata sepakat, dengan ijma'. Wa tadhaharul akhbaru fihi, dan telah zahir, telah nyatakan hadis-hadis padanya, seperti karajama Ma'iz wal Ghamidiyah, seperti mana telah merejamlah Ma'iz dan Ghamidiyah, wa quri'as syazan, dan dibaca secara bacaan syaz, iaitu wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal batta. Jadi ayat ini wahadhihi nusikha lafzuha, dan ayat ini dinasahkan lafaznya, wa baqiya hukmuha, dan masih kekal hukumnya. Jadi ayat ini sudah tidak ada di dalam Al-Quran, sudah dinasakh, tapi hukumnya tetap kekal. Wa kanat hadhil ayatu fil ahzab, dan adalah ayat ini berada di dalam surah Ahzab, kama qalahu Zamakhsyari fi tafsirihi, seperti mana yang telah dikatakan oleh Zamakhsyari dalam tafsirnya.
Itu yang dikatakan dengan muhsan. Muhsan iaitu yang sudah berkahwin apabila dia berzina, didapati bersalah, maka hukumannya ialah rejam sehingga mati. Walau zana qabla ihsanihi walam yuhaddu thumma zana ba'dahu jalada thumma rajama. Sekiranya seseorang itu berzina sebelum dia ihsan, sebelum dia kahwin, walam yuhaddu, dan belum lagi dihukum, thumma zana, kemudian dia berzina selepasnya, selepas ihsan. Selepas dia kahwin, dia berzina. Apakah hukum ke atas dia ni? Mula-mula dia berzina, kali pertama dia berzina, dia tu belum berkahwin, tapi masih belum dijatuhkan hukuman. Kemudian dia berzina selepas dia berkahwin, maka hukumannya ialah jalada, thumma rajam. Dia kena sebat, kemudian dia kena rejam. Jadi kedua-duanya kena sebat dan rejam. Itu hukum mereka yang zana qabla ihsan walam yuhaddu thumma zana ba'dahu. Baik, yang keseterusnya haddu zani ghairul muhsan pula. Hukuman ke atas penzina yang tidak muhsan, iaitu yang belum berkahwin. Wa ghairul muhsani dzakaran kana aw untha idza kana hurran hadduhu mi'atu jaldatin li ayatin az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi hukuman ke atas penzina yang tidak muhsan, zakaran kana, sama ada lelaki ataupun wanita ataupun perempuan, idza kana hurran, apabila mereka itu merdeka. Hukumannya ialah haddu mi'atu jaldah. Hukumannya ialah 100 sebatan. Berdalilkan kepada ayat Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ai wala'an. Maknanya berturut-turut. Sebab tadi itu wala'an, berturut-turut. Falau farraqaha nuzir. Maka sekiranya ia selang, tidak wala', tidak berturut-turut, apakah hukum dia? Hukumnya nuzira. Kena tengok. Fa illam yazalil alamu lam yadurra. Sekiranya dia mengekalilah oleh sakit, maka dia tidak memudaratkan. Wa illa fa in kana khamsina lam yadurra. Sekiranya tidak, maka sesungguhnya 50 sebatan tu lam yadurra, tidak memudaratkan juga. Jadi tidak memudaratkan ni boleh sampai 50 baru boleh nak selang. Wa in kana duna zalika durra. Sekiranya bawah daripada 50, maka durra, tidak boleh memudaratkan. Wa summiya jildan liwusulihi ila jaldan liwusulihi ila jildi. Dinamakan jaldan sebatan tu liwusulihi kerana sampainya sebatan itu kepada kulit. Dan di sini kita buat
soalan, boleh buat soalan di antaranya lizani ala darbaini. Lizani ala darbaini, penzina ada dua kategori. Fama hadduhuma ma'a zikri dalil likulli minhuma. Apakah soalannya, apakah hukuman ke atas kedua tu, hukuman ke atas muhsan dan hukuman ke atas ghairi muhsan berserta dengan dalil masing-masing. Jadi tadilah kalau muhsan hukumannya di ar-rajmu hatta yamut, ghairu muhsan hukumannya dia ialah hadduhu mi'atu jaldah. Itu hukumannya berdalilkan kepada sekiranya muhsan, ayat boleh ambil az-zaniyatu waz-zani pun boleh, ar-rajmu hatta yamut berdalilkan kepada hadis Nabi rajam ma'iz wal ghamidiyah, kemudian ayat yang syaz wasyaikhu wasyaikhatu iza zanaya fajumuhum albata. Manakala dalil daripada ghairu muhsan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian ghairu muhsan ni hukuman dianya mi'atu jaldah, 100 sebatan, dan wa taghribu ami. Dua kena kepada ghairu muhsan. Pertama, mi'atu jaldatin wa taghribu amin, dan buang daerah, buang negeri selama setahun. Itu hukuman ke atas penzina ghairu muhsan. Dua, iaitu mi'atu jaldah, 100 sebatan, dan juga buang daerah selama setahun. Li riwayatin Muslim bidalika. Jadi diriwayatkan oleh Muslim. Walau idda'al mahdudu inqada al-ami wala bayyinatin suddiqa li'annahu min huquqillahi ta'ala wa yuhallifu nadban. Ini satu masalah. Walau idda'al mahdudu, sekiranya mendakwa orang yang kena hukuman hudud. Sekiranya mendakwa orang yang dikenakan hukuman hudud, inqada al-ami, dia telah menyelesaikan hukuman selama setahun. Wala bayyinatin, akan tetapi dia tidak ada bukti. Jadi seorang yang dikenakan hukuman hudud, dia menyatakan bahawasanya dia telah menjalani hukuman setahun dah, tetapi dia tidak dapat mendatangkan bukti. Apakah hukumnya? Suddiqa, dibenarkannya. Jadi diterimalah kenyataannya. Sebab apa? Li'annahu min huquqillahi ta'ala, kerana dia merupakan daripada hak-hak Allah Ta'ala. Jadi hudud ni merupakan daripada hak-hak Allah Ta'ala. Boleh dipercayai dengan penyataannya sahaja. Wa yuhallifu nadban, dan sunat ia bersumpah. Bersumpah hanya sunat saja, semasa dia mendakwa bahawasanya dia sudah menjalani hukuman 1 tahun. Wa yugharrabu min baladiz zina ila musafatil qasri, dan dibuang daerah daripada negeri penzina kepada jarak yang boleh qasar solat. Kepada jarak yang boleh qasar solat. Jadi buang negeri itu sampai ke mana? Sampai ke melepasi perjalanan ataupun jarak qasar solat. Iaitu lebih kurang qasar solat, setengah mengatakan 80 km, setengah mengatakan 90. Itu ada khilaf. Jadi lebih kurangnya 80 km, kilometer.
lianna madunaha fi hukmil hadari. Kerana sekiranya di bawah jarak qasar, maka dia hukum bermastautin. Hukum tidak musafir. Kalau bawah pada musafatil qasri, maka dia tu dihukumkan dengan hukum hadar. Hukum hadar ni hukum yang tidak musafir. Litawasul akhbar fiha ilaihi. Sebab apa yang dihukumkan kepada penzina itu buang negerinya sehingga perjalanan ataupun jarak yang boleh qasar solat, untuk kalau sekiranya di bawah pada tu, alasannya ialah kerana masih sampai berita kampung kepadanya. Jadi berita-berita dari kampung dia masih boleh terima lagi. Wali annal maksud, dan juga kerana maksud lebih pada musafatil qasri itu, yang suruh jauh tu, iaitu ihashuhu bil bu'di anil ahli wal watani. Supaya rindunya dengan berjauhan daripada keluarga dan negeri. Jadi kalau dekat, dia masih terima lagi berita-berita keluarganya, jadi dia tidaklah rindu mana. Tapi sekiranya ila musafatil qasri, ihashuhu bil bu'di tadi anil ahli wal watan. Fama fauqaha, dan ataupun lebih. Ila musafatil qasri fama fauqaha. Jarak dianya jarak yang boleh qasar solat ataupun lebih daripada itu. In ra'ahul imam. Sekiranya dilihatnya oleh pemerintah mana yang sesuai. Mengikut kesesuaian ataupun mengikut pandangan pemerintah. Lianna Umar, kerana Sayyidina Umar gharraba ila Syam, membuang negeri ke Syam. Jadi masa Sayyidina Umar, dia membuang mereka yang melakukan perzinaan yang ghairu muhsan tu ke Syam, dan Sayyidina Utsman ke Mesir, dan Sayyidina Ali ke Basrah. Wal yakun taghribuhu ila baladin muayyan. Dan jadilah pembuangan negeri tadi ke negeri yang telah ditentukan. Jadi pemerintah kena tentukan negeri mana yang hendak dibuang. Fala yursiluhul imamu irsalan, maka tidak boleh imam ataupun pemerintah menghantar ataupun membuang daerah kepada suatu tempat yang tidak diketahui. Jadi pemerintah kena tetapkan negeri mana yang ia kena buang. Wa idza ayyana lahul imamu jihatan, dan apabila menentukan oleh pemerintah satu tempat, falaisa lil mugharrabi an yakhtara ghairaha lianna dhalika alyaqu bizzajari wa muamalatun lahu binaqidi qasdihi. Jadi apabila ditentukan oleh pemerintah mana-mana tempat, falaisa lil mugharrabi, maka tidak boleh bagi orang yang dihukumkan buang negeri itu memilih selain daripada yang ditetapkan. Jadi tidak boleh orang yang kena buang negeri tadi memilih mana-mana tempat yang dia inginkan. Jadi dia kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
lianna zalika al-yaqu, kerana yang demikian itu lebih sesuai, lebih layak dengan pengajaran. Wa muamalatun lahu binaqidi qasdihi, dan pergaulannya yang melawan kehendaknya. Muamalah baginya itu berlawanan dengan kehendaknya. Itu yang dikatakan dengan buang negeri. Kemudian kita pergi kepada syurutul ihsan. Syurutul ihsan. Wa syaraitul ihsani thalathun. Wa syaraitul ihsani thalathun al-bulughu wal aqlu wa wujudul wat'i fi nikahin sahihin. Syurutul ihsan. Udhkur syurutal ihsan. Syurut ihsan ni ada 3. Yang pertama, al-awwalu al-bulugh. Mesti untuk nak dikategori dia tu muhsan, dia tu sudah muhsan, iaitu pertamanya mesti dia seorang yang baligh, yang sudah cukup umur. Yang kedua, al-aqlu. Yang keduanya ialah berakal. Fala hasanatu li sabiyin, maka tidak dikategori muhsan sekiranya dia masih kanak-kanak. Wa majnun, dan dia tu gila. Juga tidak dikategori dalam dia tu seorang yang muhsan. Sebab apa? Li'adamil haddi alaihima. Kerana tidak dikenakan hukuman ke atas kedua-duanya. Ke atas sabi wal majnun. Sekiranya dia melakukan zina, maka tidak dikenakan hukum hudud. Sebaliknya dikenakan hukum ta'zir. Lakin yu'addabani bima yazjiruhuma kama qalahu fi rawdah. Akan tetapi diberi adab dengan apa yang yazjiruhuma, yang boleh memberi pengajaran kepada keduanya. Jadi ta'zir lah. Manakala syarat yang ketiganya ialah